إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام الترمذي من حديث شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك. Ada seorang nama dia Syahr ibn Haushab dalam Sunan At-Tirmidzi dalam hadis yang sahih. Syahr ibn Haushab tanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya ummul mukminin ma kana aktharu du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki. Syahr ibn Haushab dia tanya Ummu Salamah, apakah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak baginda ulangi? Ma kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki. Apakah doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang dan ulangi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dekat awak? Qalat, kata Ummu Salamah, kana aktharu du'aihi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahu akbar. Wallahi ikhwani, nasihat, jangan tinggalkan doa ini. Jangan tinggal. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Apa maksudnya? Wahai ya Allah, wahai membolak balik hati manusia. Thabbit yani kekalkan. Naam, tetapkan. Thabbit, tetapkan hati aku atas agama. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai membolak balik hati manusia, tetapkan hati aku atas agama. Qalat, kata Ummu Salamah, faqultu ya Rasulullah, ma li akthari du'aik ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Hatta Ummu Salamah pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa? Kenapa ya Rasulullah engkau sentiasa ulangi dan banyakkan doa ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik? Kenapa? Qala ya Ummu Salamah, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu baina isba'aini min asabi'illah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, setiap manusia, hati manusia, setiap Bani Adam, hatinya dicelah dua jari Allah Subhanahu wa taala. Dan jari Allah bukan jari seperti jari kita, tapi kita ambil hadis ini, percaya laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Jari Allah bukan seperti kita, tapi jangan kita tolak pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita boleh khayal, jangan kita
Mana Rasulullah kata Allah ada jari? Jangan bayangkan jari Allah seperti jari kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala ada sama', ada basar. Betul tak? Allah Subhanahu wa taala ada jari tapi bukan seperti manusia. Inna ma min adami illa wa qalbuhu baina isba'aini min asabi'illah. Faman syaa'a aqam wa man syaa'a azagh. Ya Allah. Wallahi ikhwani, ni sangat penting. Inilah yang saya nak sampaikan hari ini. Setiap hati manusia dicelah dua jari Allah. Bila-bila masa Allah Subhanahu wa taala boleh terbalikkan. Sekelip mata hari ini awak seorang pendakwah, seorang penceramah, seorang ustaz, seorang tuan guru yang selalu hentam kezaliman, hentam kerajaan, menegak at-tauhid, menegak sunnah. Sekelip mata Allah boleh ubah hati daripada seorang yang kuat akidah. Janggut ini yang kita simpan ikut sunnah boleh kita cukur kalau Allah Subhanahu wa taala boleh terbalikkan hati manusia. Sekelip mata. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Faman syaa'a aqam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak kekalkan hati dia atas hidayah, Allah akan teruskan dan tetapkan hati dia. Dan hati dia tetap ditegakkan. Wa man syaa'a azagh. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak yuzigh, Rabbana la tuzigh qulubana. Az-zaygh, ma makna zaygh? Al-mail. Terpesong, tergelincir. Dulu kuat menegak sunnah. Dulu bid'ah. Kalau tidak ikut Rasulullah, bid'ah. Betul. Inilah yang betul yang kita belajar dengan ustaz-ustaz sunnah. Belajar dengan ulama PhD, ahli majlis fatwa yang pegang sunnah, dan kita belajar dengan mereka. Tapi bila datang ujian, pandemik, mereka lah yang menegakkan bid'ah salat jarak. Allahu Akbar. Dengan alasan taat ulul amri. Dah tak ada sunnah. Tak ada dah qala Allah, qala Rasul, qala. Tak ada dah Ibn Taymiyah. Mereka dah tak ikut Ibn Taymiyah rahimahullah. Tak ikut Ibn Qayyim al-Jauziyah. Tak ikut ulama salaf. Tak ikut Imam Syafi'i. Tak ikut Imam Ahmad. Hadis. Mereka akan pesongkan maksud dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah uji mereka. Sebab itulah ikhwani, sentiasa meminta dengan Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita atas istiqamah. Dan ilmu yang kita belajar dan ibadah yang kita lakukan. Dan sentiasa elakkan ar-riya' wa sum'ah. Paling bahaya. Sebab tu ada hadis sahih rawahul Bukhari min hadis Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sam'a, wallahi dengar, minta tolonglah, fahamlah hadis ini. Man sam'a, sam'a Allahu bih. Man sam'a yani arada as-sum'ah. Barang siapa yang ada bila buat satu amalan kerana dia nak kepujian orang, nak masyarakat puji dia, nak tunjuk di khalayak ramai dia ni orang Quran. Oh, ngaji sedap boh. Kalau ngaji orang Tino semaya belakang tu boleh jatuh hati. Siap orang Tino pun macam masuk dalam TikTok baru ni ataupun viral di media sosial, wanita jatuh hati dengan seorang tok imam sebab suara sedap. Siap orang perempuan ni mari nak minang pula tok imam. Tak tahu jadi bini kedua atau bini ketiga. Subhanallah akhwani, as-sum'ah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sam'a, barang siapa yang mencari sum'ah, mencari nama, mencari nak jadi glamour, sam'a Allahu bih. Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk, dan kita panggil dalam bahasa kita sam'a Allahu bih, yani Allah akan buka aib dia di khalayak ramai. Ataupun dalam bahasa orang kampung dipanggil pecah pekung, pecah pekung. Ada perkataan gitu. Pecah pekung, betul? Silap, tak betul. Boleh? Nah, boleh sebut pecah pekung.
pecah pekung di dada sendiri. Barakallahu fikum syekhuna. Allah Subhanahu wa taala akan pecah pekung dia di dada sendiri. Maksudnya apa yang disimpan dalam hati untuk riak, untuk sum'ah, untuk dipuji oleh kerajaan, puji oleh orang ramai, Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk niat sebenar dia. Ya Latif. Man sam'a sam'a Allah bih. Kemudian wa man yushaqiq syaqqaq Allah alaihi. Yushaqiq ar-rasul, yang melawan sunnah. Ya Allah. Wa man yushaqiq. Ingat, orang kalau kita melawan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melawan hadis, kita menyanggah kata Rasulullah dengan pendapat kita, walaupun kita ni mufti, walaupun kita ahli majlis fatwa, ingat Allah Subhanahu wa taala yushaqiq, Allah akan menyusahkan hidup dia di dunia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Dalam surah Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Wahai orang beriman, sahut perintah Allah dan perintah sunnah Nabi Muhammad. Ar-Rasul yani sunnah. Idza da'akum lima yuhyikum. Bila dalam Quran ada perintah yang menghidupkan kita dalam taati Allah dan Rasul. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Maksudnya, ketahuilah, wa'lamu, belajarlah bahawasanya sekali kita menyanggah ataupun bantah Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balik hati kita. Bila tengok seorang ulama dah mula melawan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ketahuilah dia dah mula tergelincir dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka keaiban dia dan akan mulalah Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk keburukan sum'ah ataupun niat sebenar dia yang tidak ikhlas. Ingatlah, Allahumma inna na'udzubika minar riya. Sebab itulah hari ini saya bawa satu kisah yang kita baca dalam surah Al-A'raf. Kisah ahli sihir. Ahli sihir yang dulu mereka datang melawan Nabi Musa AS. Ahli sihir yang kumpulkan segala kekuatan dan ilmu sihir mereka untuk melawan Nabi Allah, Nabi Musa AS. Kisah dia sangat menarik. Bermula bila Nabi Musa AS dah mula menjahirkan dakwah dia, ataupun Nabi Musa AS dah mula tunjuk dakwah dia di depan Fir'aun. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Nabi Musa AS dah mula terang-terangan melawan Fir'aun. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين يا الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما
Wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu. Ya Allah, kisah dia wallahi sangat menarik. Tak apa, mungkin jemaah kita tak faham. Saya akan terjemah. Saya akan terangkan. Bila Nabi Musa AS bawa mukjizat, Inni qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Nabi Musa kata kat Firaun, aku bawa mukjizat. Dan permintaan Nabi Musa satu, nak lepaskan Bani Israel daripada penghambaan. Fa'arsil ma'aya Bani Israel. Firaun, tengok, sebenarnya tuan-tuan, untuk pengetahuan semua, Firaun ni, kalau bukan kerana menteri-menteri kanan dia dan orang jahat yang mengelilingi dia, wallahu alam, dia peringkat awal, dia nak tengok kebenaran Nabi Musa AS. Tapi yang merosakkan Firaun, yang menghasut Firaun supaya lawan Nabi Musa adalah orang kanan dia. Sebab itulah kerajaan ni, sebelum pilih menteri, seorang Perdana Menteri, dia kena pilih orang yang takut pada Allah, bukan kaki bodek. Tapi kita kat Malaysia, bagaimana seorang ahli politik nak naik, mesti akan disokong oleh akar umbi yang akan sokong buta tuli. Dan kadang-kadang sokong sebab bitih, bukan kerana ilmu ataupun kebenaran ataupun kerana menegak Quran dan Sunnah. Kita kat Malaysia sebab politik kan, boleh naik kerana sokongan orang ramai. Kadang-kadang ahli agama di kalangan orang politik, dia takut nak sebarkan kebenaran, takut orang ramai tidak sokong dia dan tidak mengundi dia. Jadi dia akan ikut orang ramai. Sepatutnya pemimpin ni dia ikut Al-Quran dan Sunnah. Dia tak peduli orang ramai ataupun tak peduli pihak atasan juga. Baik. Jadi Firaun kata, qala in kunta ji'ta qala in kunta ji'ta bibayyinatin, qala in kunta ji'ta biayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Kalau benar wahai Musa, engkau bawa mukjizat, mari tunjuk. Nabi Musa AS tunjuk terus. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Nabi Musa AS ambil tongkat dia, dicampak menjadi tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular yang besar. Wa naza'a yadah. Nabi Musa AS keluarkan tangan dia daripada poket ataupun daripada tempat disembunyi, fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Tangan Nabi Musa AS menjadi cahaya dan putih seleput, dan orang semua tengok tanpa sebarang amalan sihat. Tapi apakah tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi Musa AS? Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Siapa bercakap sekarang? Bukan Fir'aun. Yang melawan Nabi Musa bukan Fir'aun di peringkat pertama, tapi al-mala', orang besar-besaran, orang bangsawan, orang yang ada kepentingan. Itulah. Sebab itulah, bila awak tengok orang ada kepentingan dalam mana-mana apa jawatan, awak ingatlah kerosakan akan datang. Sebab itulah kita tengok orang sunnah dulu, tokoh-tokoh sunnah di Malaysia ni, peringkat awal sebelum mereka ada jawatan, mereka macam singa. Betul tak? Ingat? Kau tak ingat? Wan tak ingat? Ingat tak? Macam singa. Kita suka dia, cakap benar, tak peduli jawatan ke, mufti ke. Sekarang dia minta maaf. Dia minta maaf. Dia sedih. Dia minta maaf. Sedih suara dia. Kenapa awak ni sepatutnya kuat? Awak sepatutnya tak payah minta maaf dengan orang. Awak menegak kebenaran. Tapi dia tahu jawatan dia, kalau tak jaga orang ramai, jawatan dia akan dilucutkan. Dan majlis fatwa yang dipegang ni sangat berharga. Apa gunanya majlis fatwa tapi kalau awak tak ikut Allah dan Rasul? Apa gunanya? Jawatan ni tuan-tuan, dia boleh datang, boleh hilang segitu. Segitu. Dulu kita takut sangat. Apa ni? Kita bimbang, kita takut. Tauliah ditarik. Oh, kalau dah mari bunyi Jabatan Agama, Muhyi, betulkan balik. Mu ingat ada ni, ada tauliah. Oh, takutlah dulu kita. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, tauliah tak ada, kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah sebab kita boleh bercakap benar. Kita duk takut sangat nak jaga tauliah, nak jaga tausik, nak jaga kebenaran untuk mengajar. Apa gunanya sangat tuan-tuan?
Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, inna hadha la sahirun alim. Orang kanan Fir'aun kata, Musa ni ahli sihir. Sahirun alim, bukan ahli sihir biasa-biasa. Ahli sihir yang sangat alim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Tengok, biasanya orang bangsawan, orang kedudukan tinggi, dia sentiasa takut kebendaan. Takut tanah, takut duit, takut harta, takut jawatan. Yuridu an yukhrijakum. Mereka kata, tujuan utama Musa AS, apakah tujuan Musa? Dia nak hamba kamu keluar daripada bumi Mesir. Famadha ta'murun? Mereka buat perbincangan, mereka buat mesyuarat, tergempar. Qalu arjih wa akhah wa arsil fil madaini hashirin. Ahli jawatan tinggi, ahli jawatan kuasa Fir'aun kata, biar bagi ruang kepada Musa, dan kita akan cari ahli sihir yang boleh lawan sihir Musa AS. Qalu arjih wa akhah wa arsil fil madaini hashirin ya'tuka bikulli sahirin alim. Kita akan cari ahli sihir yang paling pandai, yang paling mahir, yang boleh melawan Musa. Musa ni setakat sihir. Pandangan dan pendapat orang kanan Fir'aun, betul ke salah? Saya nak tanya teman-teman, pendapat ahli jawatan kuasa dan orang kanan Fir'aun, betul ke salah? Betul ke salah? Betul? Limada? Aywa, dia orang tak tahu, tapi mungkin betul di segi pandangan mereka sendiri. Mereka rasa mereka betul, tapi sebenarnya mereka salah, sebab mereka tak tahu yang ni Nabi. Bagi pendapat mereka sendiri, ya, kami boleh lawan Musa dengan sihir. Tapi sebenarnya mereka tak sedar bahawasanya mereka salah. Sebab Nabi Musa ni bukan ahli sihir, dia Nabi. Sekarang ni kita tengok satu satu babak yang comel. Ahli sihir datang daripada setiap pelosok di negeri Mesir. Bahkan tengok Allah kata apa? Waja'a as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Allahu akbar. Ahli sihir datang dengan tujuan mereka nak apa? Nak duit. Qalu waja'a as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Fir'aun, kalau kami menang dapat upah, kalau kami menang dapat gaji, dapat habuan dunia. Qala na'am, ya mesti ya. Dah aku upahmu sebab apa? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Kamu akan, bukan wahai ahli sihir, kalau kamu dapat mengalahkan Musa dalam bertandingan sihir, bukan setakat kamu dapat duit, tapi kamu akan dapat kedudukan minal muqarrabin. Ya Allah, kamu akan jadi di kalangan orang terdekat dengan aku, kata Fir'aun. Sekarang kita tengok, subhanallah, dalam 2 tahun yang berlalu, Kementerian Kesihatan yang banyak menzalimi kita, Kementerian Kesihatan yang banyak menipu kita. Dan Alhamdulillah dengan ujian yang datang, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak bawa pandemik, maka kita tak tahu. Mungkin kita tak akan buka mata sampai sekarang. Mungkin kita akan jadi orang buta di mana penipuan Kementerian Kesihatan. Tapi kita sebenarnya tak hiraukan Kementerian Kesihatan. Kita sedih bila ada ulama sunnah yang bertungkus lumus bangkit mempertahankan vaksin, bangkit mempertahankan salat jarak, dan mereka menepikan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kononnya taat Kementerian Kesihatan. Allahu akbar. Ikhwani, adakah saya melampau kalau saya cakap gitu? Kita nampak kan? Sunnah bab saf rapat mereka letak tepi. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah kata layyinu bi aydikum li ikhwanikum. Sampai tahap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah sahabat, kalau ada orang nak masuk dalam saf,
Lembutkanlah bahu ni. Lembutkanlah bahu bila ada orang nak masuk menutupi ruang dalam saf. Sampai begitu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur sahabat supaya saf ni kena rapat. Tapi siapa yang bangkit? Manakah ulama ini? Saya harap mereka keluarkanlah satu kenyataan minta maaf kepada sunnah Rasulullah. Minta maaflah, kamu dah rosakkan sunnah saf. Tak ada, mereka tak pernah keluar statement untuk kata kepada umat Islam, kami memohon maaf kerana kami melawan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami orang pertama yang melawan sunnah Rasulullah dan menegakkan bid'ah salat jarak. Kenapa mereka tak bangkit memohon maaf kepada umat Islam dan kata betulkan saf balik? Kerana pandemik ini satu penipuan yang besar. Sekarang ni keluar, rasanya minggu lepas ke bila? Keluar kenyataan Khairi Jamaluddin, tidak perlu pakai penutup muka. Allahu Akbar. Tengok tak? Kenyataan baru ke minggu lepas? Minggu lepas ke baru? Kemarin keluar kenyataan Khairi Jamaluddin. Dia kata tidak perlu pakai penutup muka di khalayak ramai. Allahu Akbar. Dah guana ni. Ulama sunnah dulu pakai penutup muka ni siapa tak boleh nyawa nak mengajar kuliah. Kecik pun tak jelas. Guana ustaz, sunnah. Ulama sunnah ni. Ulama Quran. Aina antum? Senyap tupah. Dia nak takut jawatan mu kejap lagi kena rujuk. Mu menangis tak guna. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tutup muka ni siapa tak nampak begini. Tak apa, semaya pun tutup. Sedangkan ada hadis yang hasan rawahu Abu Dawud. Ya dulu saya jahil, saya tak tahu. Bila saya cari, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yughatti ar-rajul fahu fi salat. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang seorang tutup mulut dia dalam salat. Rupanya kita diwajibkan salat dalam keadaan tutup muka. Macam ninja pula semayang. La haula wala quwwata illa billah. Kita lawan sunnah. Lawan sunnah dengan nama ulama sunnah. Wala haula. Fitnah besar. In hiya illa fitnatuk. Allahu Akbar. Dalam surah Al-A'raf Allah kata, in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Anta maulana. Ada dalam kisah Nabi Musa, nanti kita insya-Allah baca esok ataupun lusa. In hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha. Bila datang ujian pandemik, ramai orang tersungkur. Ramai tuan. Moga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka hidayah semula. Tapi sebab itulah kata Al-Imam Ahmad Ibn Sinan. Ingat nama ulama ni saya sebut baru ni, Ahmad Ibn Sinan Ibn Asad Abu Ja'far Al-Wasiti qala mabtada'a rajulun bid'atan illa wa naza'a Allah min qalbihi halawatal hadith. Mana-mana orang reka bid'ah ataupun menyokong bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut cinta sunnah daripada hati dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita insya-Allah. Qalu waja'a as-sahratu fir'aun. Bila orang sihir tengok sekarang ni hidayah. Sebab itulah tuan, kita jangan sombong. Jangan kita berlagak dengan ilmu kita. Wallahi jangan berlagak. Jangan. Tegurlah. Kalau saya pun salah, tegur saya. Ustaz, awak salah dalam bab sunnah. Tegur menegur, itulah paling penting. Nabi Musa AS dalam hadis sahih, ja'ahu rajul, ada hadis sahih dalam sahih Bukhari. Ja'a rajul ila Nabi Allah Musa, qala ya Nabi Allah, man a'lamu ahli al-ard? Datang seorang di kalangan Bani Israel, tanya Nabi Musa AS, man a'lamu ahli al-ard? Wahai Nabi Musa, siapakah manusia paling alim atas muka bumi? Qala Musa, ana. Nabi Musa kata, aku. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Musa, kami ada seorang lagi hamba yang saleh, lagi alim daripada engkau wahai Musa. Dalam surah Al-Kahfi, sampai Nabi Musa AS pergi kat dia, kata, qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Rupanya Al-Khidr lagi alim daripada Nabi Musa AS.
Sedangkan Nabi Musa ni Allah kata, wa qala Allah ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituk wa kun minasy syakirin. Antara nabi yang paling Allah Subhanahu wa taala pilih dia dan angkat darjah dia Nabi Musa. Hatta ada hadis sahih, takhasama rajulun min Bani Israel, Yahudi wa Muslim. Ada dua orang bergaduh. Seorang lelaki, yakni orang Islam di kalangan sahabat, berkelahi, bertengkar dengan seorang Yahudi di Madinah. Man afdalul anbiya? Manakah nabi yang paling mulia di sisi Allah? Sahaja orang Islam, saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Sebab dia diberikan al-wasilah, darjat yang paling tinggi di syurga. Ada kitab Al-Imam Al-Izz Ibn Abdul Salam, dia nama dia Ghayatul Wusul ila Tafdhil Ar-Rasul, dan tahqiq Syekh Al-Albani, Al-Allama Al-Albani rahimahullah. Kitab yang sangat indah. Ulama berpendapat siapakah nabi yang paling mulia, tapi Al-Imam Ibn Al-Izz Ibn Abdul Salam, dia berpendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling mulia di kalangan nabi. Baik. Jadi orang Islam ni dengan orang Yahudi berkelahi, bertengkar. Lalu kata orang Yahudi ni, dikata la wallazi faddala Musa 'ala al-alamin. Orang Yahudi kata, demi Allah yang memuliakan Musa berbanding semua manusia. Qal faja'a al-muslim falatamah. Orang Islam ni naik semangat. Sebab itulah saya kata ta'assub kepada Rasulullah tak apa. Orang Islam dulu jangan kata benda kat Rasulullah. Bukan macam kita. Sekarang ni orang hina Rasulullah, kita pun beres, tak apa nak buat. Sahabat dulu dengan Yahudi, beri pelepang. Apa bagi pelepang tau? Tampar dia sekali kat muka. Tapi Yahudi pun dia pergi kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kehebatan Rasulullah. Adil. Rasulullah yakni cukup mengadili antara Yahudi dan orang Islam. Jadi orang Yahudi pergi mengadu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab orang Yahudi tahu Rasulullah ni nabi. Dia kata, Rasulullah ni orang Islam ni, dia tampak aku sebab aku kata la wallazi faddala Musa 'ala al-alamin. Aku kata Nabi Musa lebih mulia daripada semua manusia. Sahabat pun kata, Rasulullah, aku tampar dia sebab dia kata Nabi Musa lebih hebat daripada engkau ya Rasulullah. Mana boleh? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tufaddiluni ala ahad. Tapi ni tawadhu Rasulullah. Akhlak mulia Rasulullah, tawadhu, rendah diri. Ya Allah, kita lah ni mu siapa mu? Ambo ahli jawatan kuasa. Demo siapa? Ambo YB boh. Ambo menteri. Tapi tengok akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tufaddiluni ala ahad min al-anbiya. La tufaddiluni ala ahad min al-anbiya. Jangan kamu bandingkan aku dengan nabi yang lain. Fa inna an-nasa yus'aqun. Dengar. Manusia akan dikejutkan dengan sa'qah. Sa'qah yakni tiupan sangkakala, serigala, al-buq. Tiupan Israfil dalam sangkakala, betul. Sangkakala, nah. Manusia sebelum berlaku kebangkitan di padang mahsyar, manusia akan dikejutkan as-sa'qah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna an-nasa yus'aqun fa akunu awwala man yani yafiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku orang pertama yang akan bangkit daripada kematian di pada mahsyar. Fa ara Musa alaihi salam mumsikan biqawa'imil 'arsy la adri afaqa qabli am zuziya بصعقة الطور أم زوجي نعم لا أدري أفاق قبلي أم يعني أجزي بصعقة الطور. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku orang pertama yang bangkit di padang mahsyar selepas kejutan daripada bunyi sangkakala.
Maka Rasulullah kata, aku melihat Musa duk pegang dua kaki arsy Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila buka mata, baginda melihat Nabi Musa dah bangun dah. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam antara nabi yang ada martabat yang sangat tinggi. Tengok kita orang Islam sayang Nabi Musa lebih daripada orang Yahudi. Sebab itulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kata, la adri ajuziya bi sa'qati tur. Nabi Musa alaihissalam pernah dikejutkan dengan at-tur. Kan Nabi Musa kata, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Nabi Musa minta supaya melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata, lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan dapat melihat aku di dunia. Walakin unzur ila al-jabal. Allah kata, wahai Musa, sila tengok kepada bukit Tur Sina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelma, Allah kata, kalau bukit ini kekal di tempat dia, tak runtuh, awak akan dapat melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka. Bila Allah Subhanahu wa taala menjelma, bukit Tur runtuh dan jadi rata. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa alaihissalam rubah pingsan kerana kejutan yang berlaku. As-sa'q, sa'q ni rinjitan. Boleh kata rinjitan. Naam, sa'q. Kejut Nabi Musa dan pingsan. Falamma afa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Jadi Nabi Musa AS, kata Rasulullah, Nabi Musa AS telah dikejutkan dengan rinjitan di dunia, maka di akhirat dia antara Nabi yang dikecualikan daripada kejutan bunyi tiupan sangkakala. Itulah kelebihan Nabi Musa AS. Baik, wallahi panjang hari ini. Boleh lagi kau? Tapi i'tikaf lah kau dah, tak balik dah. Kau nak makin more? Nak suruh berhenti ke? Boleh sikit lagi? Baik. Jadi ahli sihir ni, tak sambung esok insya-Allah sebab kisah dia panjang. Ahli sihir, mereka datang ke Firaun, qalu wa jaa as-saharatu Firaun, qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Bila ahli sihir telah dapat satu berkeliling khas daripada Firaun, bahawasanya mereka bukan setakat dapat habuan, mereka akan dapat kedudukan paling tinggi di sisi Firaun. Qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Ahli sihir bila berkumpul dengan depan Nabi Musa AS, mereka kata, Musa, awak nak mula dulu ke kami? Awak nak campak tongkat awak ke kami? Qala alqu. Nabi Musa AS kata, tak apalah, kamu dulu. فألقوا قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس. Rupanya ahli sihir bila mereka campak semua, mereka bawa tali, bawa tongkat, tapi mereka letak satu bahan yang menyebabkan bila mereka campak tali-tali yang mereka ada, mata manusia akan mereka buat silap mata. Maka ahli sihir bila campak semua tali dan tongkat mereka, Allah kata, falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka main silap mata menyebabkan orang takut. Waja'u bi sihrin 'azim. Mereka bawa satu sihir yang dahsyat. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi Musa, Musa, jangan takut, campaklah tongkat awak. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Sekali Nabi Musa AS campak tongkat dia, tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sebenar dan makan semua tongkat-tongkat dan tali-tali yang dibuat oleh ahli sihir. Bila ahli sihir tengok kehebatan Nabi Musa, Allah kata, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Semua amalan sihir yang dilakukan oleh ahli sihir batal, habis, terhapus, tidak ada nilai. Orang dah tak nampak. Wa batala ma kanu ya'malun
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Semua mereka kalah dan mereka baru yakin bahawasanya Nabi Musa AS adalah Nabi. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. Ahli sihir akhirnya yang datang melawan Nabi Musa AS, mereka menjadi orang yang sujud kepada Allah. Jadi jangan kita pandang hina pada mana-mana orang. Mungkin ahli maksiat suatu hari Allah Subhanahu wa taala bolehkan hati dia menjadi orang yang baik. Mungkin orang yang minum arak, hari ini dia minum arak, mungkin tak semayang tarawih dengan kita. Tahun depan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia antara ahli masjid yang paling istiqamah. Mungkin kita tahun ni kuat ibadah, esok lusa kita terhanyut dengan fitnah akhir zaman. Kita menjadi orang yang paling melawan Allah dan Rasul. Hari ini kita dirikan salat di masjid yang indah ini, esok lusa kita pula melawan syekhuna. Betapa ramai dulu sunnah semayang rapat, sekarang ni boleh pecah belah orang sunnah sendiri kerana menyokong salat jarak. Dulu kita satu hati, Allah pecahkan lagi kerana kita melawan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis sahih Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna as-sufuf aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Wajib kamu rapatkan saf ataupun Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan perpecahan di kalangan hati-hati kamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.